segala-galanya diserahkan kepada Dr. Fuzah. Baik, kita mula santai-santai je lah kan? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Dr. Muhammad Ali Nur bin Abdul Kadir, Presiden Persatuan Pendidikan Falsafah dan Pemikiran Malaysia. Yang berusaha Dr. Mahfuzah Muhammad Zabidi, Pembentang FMM, sahabat-sahabat UiTM serta semua yang hadir pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni kita berpeluang untuk bertemu bersama-sama dalam halaqah ilmu bagi memenuhi masa malam cuti yang saya kira sudah pastinya ada pelbagai program, tapi kita curi juga malam ni untuk sedikit ruang masa untuk menambah ilmu, mentelaah teks etika, dan kita mulai dengan etika karya Immanuel Kant. Yang mana kalau dilihat Dr. Alino ada menyatakan dekat dalam grup iaitu seorang ilmuwan Eropah terawal yang berusaha memajukan etika moden. Jadi mudah-mudahan kita mendapat sesuatu input sebagai panduan kita bersama dan saya tidak mahu bercakap panjang lah. Bagi memberkati sesi perkongsian ilmu pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So rasanya tanpa melengahkan masa, saya menyerahkanlah majlis kita pada malam ini untuk dibentangkan oleh saudari Dr. Mahfuzah Muhammad Zabidi daripada UiTM Cawangan Johor, pensyarah daripada kampus Pasir Gudang. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Dr. Mahfuzah dengan tajuk Groundwork for the Metaphysics of Moral. Untuk bahagian malam ni, kita akan bincangkan sama-sama untuk bahagian mukadimah saja. Silakan Dr. Mahfuzah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertamanya terima kasih kepada kekanda Dr. Hafizah Muhammad Burhan yang sudi menjadi moderator lah ya, bidang terjun untuk malam ni. Yang dihormati Dr. Alino, Presiden PPFPM, selaku kita kata ketua pembimbing lah kita kata ketua pembimbing, dan juga saya anggap dia sebagai sifu saya lah dalam bidang falsafah ni. Yang dihormati juga Dr. Amila daripada PPFPM, juga merupakan sifu dalam bidang etika dan akhlak dari UIA, serta rakan-rakan dari UiTM yang saya nampak kat sini ialah Ustazah Hatikah tadi daripada UiTM Negeri Sembilan. Saya nampak Dr. Syaimak, sahabat saya dari UiTM Johor ataupun kampus Segamat. Dan seorang lagi saya tak pasti siapa sebab nama tak timbul. Okay. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita akan fokus kepada bahagian preface untuk buku pada malam ni lah. Nampak tak? Saya pun nak bentang ni pun dah gelabah-gelabah dan ni. Sekejap saya nak sharekan saya punya slide. Okey, baik. Jadi sebagaimana yang dibentangkan oleh awal tadi oleh Dr. Hafizah yang mengambil kata-kata Dr. Alino dalam grup tentang kepentingan untuk kita melihat falsafah etika yang dibahaskan oleh Immanuel Kant ini adalah kerana dia dianggap sebagai ahli falsafah etika moden yang banyak membentuk teori-teori etika moden yang bermula daripada revolusi industri ketika itu pada era abad ke-18 sehingga dah sekarang pun masih lagi kita nampak idea-idea ini terus dibincangkan dan dianggap masih relevan lagi sehinggalah ke hari ini. Jadi buku ni yang bertajuk Groundwork for the Metaphysics of Moral ditulis pada tahun 1725. Dan dia bukanlah buku yang pertama. Kalau tengok saya tengok dekat internet kan, saya google sikit. Buku ni merupakan antara buku yang keempat lah kalau ikutkan
susur galur masa tu yang ditulis oleh Immanuel Kant. Dan dia juga ditulis pada umur dia dah agak 40 tahun ke atas ataupun 50 tahun ke atas macam itulah. Ya, maksudnya dalam 50 tahun ke atas sebab dia meninggal, dia lahir tahun 1724. Buku ni ditulis 1785. Jadi maksudnya dia ni kalau kita nak membayangkan Immanuel Kant ni seorang ahli falsafah Jerman tetapi sangat produktif dalam menulis sehinggalah pada usia yang tua pun kita kata dia terus saja menulis. Okay, jadi dalam bahagian mukaddimah ni ataupun preface ni banyak kita nak melihat apa sebenarnya konteks perbahasan yang hendak diletakkan oleh Kant. Dan di situlah Kant menjelaskan apa yang hendak dihuraikan dan juga kenapa dia nak huraikan perkara tersebut. Dan bila saya baca, banyak juga sebenarnya kalau saya nak mengharapkan kepada manuskrip yang ataupun kita kata PDF yang diberikan oleh Dr. Alino tu, saya nak baca direct kat situ, mungkin saya rasa saya tak capai juga kefahaman. Jadi saya tengok juga review-review yang ditulis dekat internet yang dihuraikan dekat YouTube. Jadi dapatlah sedikit gambaran kan. Yang mana apa yang ditulis oleh Kant dalam buku ini merupakan reaksi balas kepada ahli falsafah yang berteraskan kepada falsafah empiricism yang menekankan bahawa ilmu manusia itu hanya boleh diperolehi melalui sensori ataupun deria, sehingga apa sahaja prinsip moral pun harus bersandarkan kepada sensori itulah maksudnya sensori ataupun apa yang dia kata sensori lah maksudnya yang bersifat empirical. Jadi pada peringkat permulaannya telah diberikan beberapa istilah untuk kita faham sebab istilah yang digunakan oleh Kant ini ada kalanya rational knowledge, filosofi, sains tapi dia merujuk kepada makna yang sama. Dan di peringkat permulaan tu kalau kita baca, kita melihat bahawa Kant ini menunjukkan persetujuan dia tentang pembahagian ilmu yang digunakan dalam falsafah Greek. Maksudnya falsafah Greek menyatakan bahawa perkara yang boleh diketahui oleh manusia ataupun kita kata ilmu ni terbahagi kepada 3 iaitu logik, etik dan juga fizik. Dan di sini dia menyatakan macam okeylah bolehlah kita pakai pembahagian ini, cuma tinggal lagi dia meletakkan perbahasan kenapa boleh terbahagi kepada 3, apa asasnya dan apa perbezaannya antara 3 bidang ilmu ini. Itulah yang lebih diperincikan oleh Kant. Jadi untuk kita kata mukaddimah ataupun asas yang pertama kan menjelaskan apakah yang dikatakan oleh rational knowledge. Dan dia mengatakan rational knowledge ni terbahagi kepada 2 iaitu formal knowledge dan juga material. Jadi formal kat sini bukanlah bermaksud tentang rasmi ke apa tak. Dia merujuk kepada wujudnya satu peraturan, bentuk ataupun struktur tertentu. Itu maksudnya formal knowledge. Maksudnya ilmu yang berkaitan tentang struktur ataupun bentuk sesuatu. Berasal dari perkataan form. Sebagai contohlah kan, yang bahagian rational knowledge ni, kategori yang pertama ni, formal ni, contohnya ialah bagaimana ilmu untuk kita membezakan struktur pantun dan juga syair. Sebab pantun tu dia ada peraturan dia dan ada bentuk-bentuk dia. Dan termasuklah juga antara contoh yang kita boleh ulaskan kat sini ialah formal logic ataupun syllogism. Yang kita katakan kalau A ialah B, maka kalau bukan B, macam ni kita kata kalau kita kata prinsipnya ialah A, itu ialah B. Maka kalau bukan B, makanya bukan A. Macam ni agak bizarre macam tu lah kiranya kan, premis pertama, premis kedua. Tapi dia bercakap tentang struktur pemikiran yang logik. Idea ataupun struktur pemikiran yang kita kata coherent. Ada kesinambungan. Jadi dia tidak pergi sangat secara mendalam apakah itu A ataupun itu B. Jadi maksudnya formal knowledge ni lebih kepada perbincangan tentang struktur. Macam itulah. Jadi semua formal knowledge ni dikategorikan sebagai ilmu logik. Okey, itu yang pertama. Rational knowledge bahagian yang keduanya ialah material. Yang material ni pula ialah yang memfokuskan ataupun ilmu yang membahaskan tentang konten ataupun objek yang tertentu. Definite object macam tu dia kata. Contohnya bila kita kata tadi dari segi formalnya beza
struktur syair dan pantun. Tetapi bila kita kata dalam kategori rational knowledge ni, dia menjelaskan tentang apa itu pantun, apa itu syair. Syair tu apa dia punya konten dalam syair tu, yang kita tahu bahawa struktur dan juga bunyi suku kata yang terakhir setiap rangkap tu mesti sama. Macam tu. Jadi kategori ilmu yang jatuh bawah material dalam kategori rational knowledge ni ialah ethics dan juga fizik. Dia mesti ada konten dia, bukan sekadar kita nak tahu struktur, tapi kita mesti nak tahu apa benda yang dikatakan sebagai baik, apa yang dikatakan sebagai tumbuh-tumbuhan, apa yang dikatakan kita kata apa yang dikatakan sebagai mamalia dan sebagainya. Jadi maksudnya itulah perbahasan ataupun perincian pertama yang diberikan oleh Kant tentang pembahagian-pembahagian ilmu lah, macam tu. Okey, kita teruskan. Jadi selepas kita tahu pembahagian ilmu ini terbahagi kepada asasnya logik, ethics dan juga satu lagi apa ya? Logik, ethics dan juga fizik itu terbahagi 3 kategori itu disebabkan adanya rational knowledge dan juga rational knowledge itu terbahagi pula kepada 2 iaitu apa tadi formal dan juga material. Kan juga menjelaskan tentang bahawa knowledge ni pun terbahagi juga kepada 2 dari sudut dari sudut sumber dia. Yang pertama ialah sumber yang bersumberkan kepada pure reasoning, betul-betul pemikiran dan juga penaklukan. Dan sumber yang kedua ialah empirical knowledge, ilmu yang diperolehi daripada pengalaman, daripada deria, daripada eksperimen observation. Jadi kita pergi kepada yang pure knowledge ni, kan menekankan bahawa manusia ni boleh mendapat pure knowledge ni tanpa terikat pun dengan pengalaman. Hanya dengan berfikir, menakul, dia boleh minda dia boleh mencapai kepada satu kesimpulan dan kebenaran. Maksudnya kebenaran itu boleh dicapai hanya dengan logik dan reasoning. Jadi sebagai contohnya ialah bidang matematik. Jadi bidang matematik dia tak memerlukan kita kepada keluar ke padang, tengok alam, buat observation, masuk dalam makmal, tak. Bidang matematik ni apa yang diuraikan? Ni contohlah, saya rasa contoh ni tak ada dalam buku, tapi contoh ni saya dengar daripada YouTube yang menjelaskan tentang bahagian profesi lah. Okey, jadi dia kata contohnya tentang konsep bentuk segitiga kan. Ataupun konsep tentang pensel contohnya. Jadi konsep tu kita boleh bayangkan dalam minda kita berdasarkan ciri-cirinya tanpa perlu kita buat eksperimen yang melibatkan pengalaman tadi tu. Jadi contohnya macam kita kata teorem Pythagoras kan. Maksudnya benda tu betul-betul kerja akal fikiran, betul-betul kerja berfikir. Macam mana kita kata logiknya benda tu untuk kita capai kepada satu kesimpulan tertentu. Okey, adapun knowledge ataupun kita kata ilmu empirical ni, dia mestilah melalui apa yang kita katakan tadi, uji kaji, berdasarkan pengalaman. Jadi kita tak boleh macam fikir je, tumbuh-tumbuhan ni macam mana gaya dia hidup. Jadi kita duduk, kita merenung, jangan mengharapkan ilham, tak ada. Kita kena pergi tengok tumbuh-tumbuhan tu, apa yang menyebabkan daun dia kuning, apa yang menyebabkan dia mati, tak cukup air ke, tak cukup cahaya ke. Jadi kita perlu tengok, kena ada elemen senses kat situ. Okey, jadi itu yang dikatakan tadi untuk kategori empirical knowledge ni dia mesti ada object of experience. Objek yang boleh dialami lah kita kata macam tu kan. Okey, kemudian dalam preface ni juga dia banyak menerangkan tentang istilah-istilah lah. Istilah-istilah penting antaranya ialah priori dan juga posteriori. Iaitu kalau macam mana sebut dia? Priori. Betul ke sebutan saya tu Dr. Lino? Dia merupakan priori. Okey, a priori. Okey, jadi a priori ni ialah satu falsafah atau satu kelompok ilmu yang didasarkan kepada pemikiran yang tidak perlu kepada pengalaman. Priori ni kan sebelum kan. Maksudnya dia tidak terikat, dia bebas, dia independen daripada apa-apa yang tersangkut dengan pengalaman. Sebab apa? Dia boleh difikirkan melalui reasoning kita. Itulah kategori pure knowledge. Dan kategori yang kedua ialah posteriori. Yang maksudnya ilmu yang ditemui setelah kita melalui sesuatu eksperimen ataupun pengalaman.
Jadi mula-mula saya nak baca tu kan saya macam benda yang dia cakap ni sikit-sikit terbahagi. Jadi saya pun tengoklah apa benda penjelasan orang tentang subtopik ni, maka diringkaskan dalam bentuk jadual yang macam ni. Jadi pembahagian ilmu yang kita katakan di awal tadi iaitu terbahagi kepada 3 tadi kan, logik, etik dan juga fizik. Dia bermula daripada sebelah sinilah kita mula daripada yang ni. Nampak ke saya punya cursor gerak-gerak Kak Fiza? Tak nampak Saya punya Sorry, sebenarnya kan rasa bercakap je rupanya tutup mic. Oh, Cuba okey. gerak. Cuba Tak gerak. nampak? Duk gerak tak nampak Kak? Akan nampak Tak. sendiri je. Tak, tak nampak. Oh, tak nampak Sekejap testing. Okey, kalau macam tu. Ini dah bukan slideshow dah. Betul. Sebab nak gerak-gerakkan. Sekarang dah nampak tak saya punya gerak-gerak? Nampak? Okay, saya nak gerak-gerak dululah sebab nak tengok kat mana mulanya kan kita nak cakap ni. Jadi kita membahaskan tentang ilmu formal ataupun ilmu yang jatuh dalam kategori formal dan juga material tadi tu dalam perbahasan pembahagian rational knowledge. Jadi ilmu yang bersifat formal yang melibatkan struktur pemikiran dan juga penaklukan dikatakan jatuh dalam kategori logik. Dan juga ilmu yang ada definite object, maksudnya yang bersifat material ni dia jatuh dalam kategori dia terbahagi pada 2 iaitu etik dan juga fizik lah. Okey. Jadi dalam masa yang sama ilmu juga terbahagi kepada pure dan juga empirical tadi kan yang kita sebut sebagai priori dan juga posteriori tadi tu kan yang bersifat yang pure filosofi ni merupakan rational part, bahagian yang bersifat pemikiran ataupun reasoning, dan empirical part ni yang bersumberkan daripada pengalaman yang bersifat berteraskan deria lah. Saya tak tahu nak cakap macam mana empirical ni berteraskan kepada eksperimen, observation macam tu. Jadi apabila ilmu yang pure filosofi ni jatuh dalam kategori material, maksudnya dia dinamakan sebagai metafizik. Apa sahaja ilmu dalam bidang ataupun dalam kategori pemikiran tetapi ada objek yang definite, maksudnya dia dikatakan sebagai metafizik. Jadi metafizik bagi ilmu ethics ialah metafizik of moral dan juga metafizik bagi ilmu fizik ni ialah metafizik of nature. Yang mana metafizik of moral ini ialah membahaskan apa yang sepatutnya berlaku. Macam mana kita nak tahu apa yang dikatakan baik, apa yang dikatakan patut, wajar. Tetapi macam mana kita nak tahu tu? Dengan pure reasoning. Okey, tetapi apabila dalam dunia yang sebenar dari sudut praktikalnya ataupun dari sudut realitinya bagaimana perkara yang dikatakan wajar tu ataupun tak wajar tu berlaku, dia dinamakan sebagai practical anthropology. Jadi banyak keadaan yang kita kata harus berlaku tapi tak berlaku pun. Macam mana kita nak cakap contoh yang mana sebenarnya saya nampak inti utama dalam buku ni kat sinilah untuk Kant ini membina teori etika ataupun teori moral tu, pengkategorian ilmu tu. Manakala kalau bidang fizik yang berkaitan dengan alam, theory of nature ni, ilmu yang bersumberkan kepada empirical part ni dinamakan sebagai empirical science. Okay, jadi untuk logik ni dia tidak ada bahagian empirical part. Logik ini sepenuhnya pure reasoning. Okay, jadi kalau kita teruskan kat sini kan yang saya petik-petik daripada ayat yang ditulis oleh Kant tu, dia kata logic cannot have any empirical part. Sebab logik ni ialah berkaitan dengan struktur kan pemikiran kita, jadi dia tidak memerlukan apa-apa eksperimen ke observation ke, dia tak perlukan. Jadi logik ni memang satu biani saja. Jadi persoalan moral tidak boleh ditentukan dengan pengalaman ataupun observation. Itulah argument oleh Kant ni tadi. Jadi Kant banyak memfokuskan bahawa moral itu harus didasarkan kepada pure reasoning. Okay. Moral perlu diaplikasikan dalam pengalaman tetapi bukan diambil dari pengalaman. Maksudnya untuk kita mengetahui tumbuk muka orang waktu kita marah tu wajar ke tak wajar? Kita mengetahui, kita dengan berfikir saja kita dah boleh mencapai satu kesimpulan bahawa tumbuk muka orang adalah tidak wajar.
tidak perlu kita mengalami dulu keadaan kita ditumbuk ataupun kita menumbuk untuk kita mengetahui bahawa tumbuk orang, menipu, mencuri itu satu perkara yang tak wajar. Sebab bagikan manusia ni dia ada keupayaan untuk mencapai pengetahuan tentang apa yang wajar dan tak wajar tu hanya dengan pure reasoning. Itu dia punya apa yang banyak kali diulang-ulang lah. Malah dia kata dalam metaphysics of moral ni antara perkara yang ditekankan ialah bagaimana nak membersihkan bahagian ini daripada apa sahaja apa sahaja perbahasan yang berteraskan kepada empirical tadi tu. Biar dia betul-betul pure reasoning. Macam itulah. Okey, seterusnya saya tunjukkan kat sini. Jadi kat sinilah pada keadaan kan. Okey, jap saya nak besarkan balik. Jadi pada kotak yang metaphysics of moral ni lah iaitu perbahasan bidang etika yang bersumberkan kepada pure reasoning tu, maka kan menyatakan keperluan untuk membina falsafah moral yang murni daripada unsur empirikal. Jadi macam yang tadilah, persoalan moral tidak boleh ditentukan dengan pengalaman ataupun observation tetapi ditentukan oleh pure reasoning. Jadi perbahasan tadi tu yang tentang pengkategorian, pengkotakan jenis-jenis dan juga bahagian-bahagian ilmu tadi tu memberi satu kefahaman lah kepada kita bahawa apa yang dikehendaki oleh Kant ini ataupun apa yang diperjuangkan, apa hasrat utama dalam buku ni yang kita akan baca nanti dalam seksyen 1, 2 dan 3 yang akan dibentangkan oleh pembentang yang lain, bahawa moral filosofi ini apa sahaja falsafah yang berkaitan moral tentang kewajaran, apa yang dikatakan baik, apa yang wajar dilakukan, apa yang wajar ditinggalkan, sebenarnya dia bersifat bersumberkan daripada pure reasoning tadi tu. Dan kita perlu memahami bahawa peraturan moral ini mestilah tidak ada perkaitannya dengan ciri-ciri ilmu yang bersifat empirical. Jadi dikata kat sini, metaphysics of moral aims at a non-empirical investigation, namely investigating the idea principle of a possible pure will. Jadi bagaimana kita nak mencapai perkara itu ialah dengan menyelidiki idea dan juga prinsip-prinsip tentang pure will, tentang kita punya pure will ni ataupun good will. Nanti akan ada beberapa, kita kata beberapa frasa ataupun keyword-keyword penting yang utama dalam buku ni, antaranya ialah tentang good will. Pentingnya untuk kita melakukan perkara yang kita hendak berlaku kepada orang lain. Macam itulah. Lepas tu pentingnya untuk kita melakukan perkara bukan semata-mata untuk keseronokan ataupun melakukan perkara untuk mengelakkan rasa teruk dan sebagainya. Kita melakukan perkara sebab perkara tu baik. Macam tu lah, ada dia punya argument sikit-sikit lah yang saya bacakan. Setakat yang faham sikit-sikit ni macam tu lah. Jadi apa yang dibuat oleh Kant dalam buku ini ialah dia kata, all I am doing is seeking and establishing the supreme principle of morality. Dia nak membina satu prinsip moral yang kita kata boleh digunakan secara universal dan benda tu tak berubah-ubah. Macam itulah. Okay. Jadi ini saya rasa slide yang terakhir ni sebelum kita bincang ataupun kita minta Dr. Alino dan juga Dr. Amilah untuk ulas sikit lah kan. Okey, ini jadi ini yang terakhir yang kita dapat simpulkan dalam bab mukadimah ni. Matlamat utama dia tadi ialah untuk membina supreme principle of morality yang menjawab persoalan-persoalan tentang tugas, tanggungjawab, duty, moral obligation kan, apa yang patut saya lakukan, apa yang dikatakan betul ataupun salah. Bagaimana kita nak menentukan yang bercakap benar tu baik? Bagaimana kita nak menentukan bahawa menipu, mencuri, merompak tu tak baik. Jadi itulah sebenarnya dia cuba bangunkan satu teori etika dan moral lah kat sini. Jadi 3 perkara utama yang saya tulis kat sini. Teori etika tak akan boleh dibina dari bahagian empirical. Sebaliknya perlu dibina dari pure reasoning. Nampak sangatlah, maksudnya dia merupakan ahli falsafah yang cenderung kepada rasional lah kita kata, berbanding dengan empiricism. Yang kedua ialah reaksi balas macam okey, betul. Jadi penulisan buku ni merupakan reaksi balas kepada pandangan David Hume dan juga Adam Smith yang mengatakan bahawa ilmu ni datang daripada sensory experience dan juga moral judgement tu datang daripada pengalaman, rasa seronok dan juga untuk mengelak kita rasa bersalah, rasa teruk dan sebagainya.
Jadi kan nak buktikan objektif universal moral judgment adalah boleh dicapai oleh manusia berdasarkan penilaian dan juga penakbulan yang bersifat universal dan tidak berubah. Okey, saya rasa sampai situ sajalah yang saya boleh kongsikan untuk bahagian preface ni. Jadi saya jemput juga kawan-kawan yang lain, termasuk jugalah Dr. Alino dan juga Dr. Amila untuk kita kata mengulas dan menambah. Jadi saya serahkan semula kepada Dr. Hafizah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Dr. Mahfuzah atas kufasan. Tengok dah tersasul sebab berkaitan dengan falsafah kan. Atas kupasan tentang preface sebentar tadi. Bagi saya yang masih tidak berada di dalam ruangan lingkup falsafah ni, baru nak berjinak-jinak, baru nak berkenal-kenalan, dan bila tengok tajuk pun memang dia dah ada rasa seriau dah kan. Dan bila dengar Dr. Fuzah sampaikan tadi, dia lagi tambah seriau. Cuma memang ada persoalan, tetapi saya rasa tak sesuai untuk soal dulu. Mungkin saya meraihkan pakar-pakar bidang falsafah Dr. Alino sendiri dan Dr. Amilah untuk menyambung ataupun menambah sebarang perbincangan daripada Dr. Mahfuzah sebentar tadi, dan kemudian barulah kita akan buka kepada sesi soal jawab insya-Allah. So tanpa melengahkan masa, saya jemput Dr. Alino untuk berkongsi dan menambah juga sebarang pembentahan daripada Dr. Fuzah sebentar tadi. Silakan doktor. Jawab terima kasih Dr. Mahfuzah. Preface, penjelasan berkenaan preface. Ada beberapa perkara lah yang saya mau tambah. Yang pertama biografi lah, berbentuk biografi. Jadi kalau kita mengkajikan ini, sebenarnya kita kena tahukan ini sebenarnya adalah seorang saintis sehingga umur dia 50 tahun. Jadi maksud dia mengajar fizik, mengajar kimia, mengajar biologi, mengajar alam sekitar, mengajar geografi, mengajar matematik, mengajar geometri, teori nombor, mengajar bahasa dekat universiti dia di Jerman lah. Saya tak ingat, mungkin dia Göttingen University. Dia seorang ahli sains. Okey. Jadi buku dia yang pertama yang dia tulis yang bukan sains. Maksudnya bukan seperti ilmu sains, adalah Critique of Pure Reason. Critique of Pure Reason. Dan kemudian buku itu sangat popular lah. Sehingga kan sebenarnya pembangunan falsafah Eropah mesti berteraskan kepada Critique of Pure Reason ini. Ini buku dia yang PPFPM telaah mungkin tahun 2017 dulu. Tak habis. Okay? Sebab buku ini memang sangat susah lah. Buku ini boleh dikatakan buku yang membuat revolusi pengetahuan kepada Eropah selepas Aristotle. Revolusi pengetahuan. Maksudnya pengetahuan moden kebanyakannya dalam bidang sains akan berteraskan kepada buku Critique of Pure Reason. Tak salah saya dia tulis pada tahun 1780 lebih kurang. Kalau kena cari maklumat dia lah. Dan kemudian perkara yang kedua dia tulis adalah Critique of Applied Reason. Sebab Critique of Pure Reason itu actually represent science dan mathematics dan logik. Tapi Critique of Applied Reason dia represent social science macam sejarah, bahasa, psikologi, antropologi, agama dan lain-lain ilmu yang social science lah. Okay, itu dan semua itu dibuat daripada tahun 1780, 24 tahun itu, 24 atau 25 tahun yang terakhir hidup lah. Dan dia meninggal dunia bersebabkan dia terpaksa keluar pada setiap hari pukul 5 pagi
atas undangan seorang puteri Raja Jerman yang minta ajar falsafah. Start pukul 5 pagi. Jadi dia kena keluar daripada rumah dia dalam 4:30 macam tu. Kalau winter bayangkan dia kena keluar daripada rumah dia, berjalan beberapa ratus meter dan kemudian sampai ke istana dan mengajar. Dan itu menyebabkan paru-paru dia rosak dan dia meninggal dunia kemudian lah. Mungkin dalam tahun tu juga dia meninggal dunia lah sebab kesejukan tu paru-paru dia tak boleh nak bertahan lama lah. Okey. Saya tambah lagi, ada masalah yang sangat besar dalam sains tabi'i ini dengan sains sosial. Okey. Yang dipanggil empirik itulah. Sains tabi'i ni macam fizik, kimia, biologi, sentiasa kita boleh buat uji kaji yang kedua. Okey. Kita nampak tsunami, kita boleh buat uji kaji yang besar tentang tsunami. Walaupun kecil atau besar, tapi kita boleh sekali lagi repeat. Okey. Untuk mendapatkan prinsip yang lebih tepat berkenaan satu-satu fenomena sains. Contohnya kita nampak hari hujan. Okay? Kita boleh buat uji kaji awan mendung dan hari hujan di dalam makmal. Sekarang lah. Dan kita tahu apakah yang menyebabkan sesuatu itu dan apakah kesannya. Dalam sains tabi'i, perkara ini sentiasa boleh dilakukan. Tetapi dalam sains sosial, kita tidak boleh lakukan. Okey? Kita nampak orang membunuh orang. Kita tidak boleh buat eksperimen orang membunuh orang di depan kita sekali lagi lah. Supaya kita nak tahu apakah sebab dia membunuh. Dia dah mati dah. Nah, jadi itu sebab menjadi satu masalah yang besar kepada bidang sains sosial untuk mendapat prinsip yang lebih tepat. Jadi apa yang boleh dilakukan adalah melakukan pemikiran saja. Contohnya melakukan analisis bahasa. Contohnya kalau dalam konteks Kant ini dia pakai bahasa Jerman kan, tapi kalau konteks Greek katakan itulah dia perbahasan berkenaan perkataan ethos. Ethos ini dalam bahasa Melayu artinya baik, tetapi dalam bahasa Greek ethos ini tidak seperti maksud baik kita. Okey. Contohnya seorang tentera bawahan patuh kepada jeneral dia. Itu adalah ethos. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil itu patuh. Kita tak panggil itu ethos. Okey. Nah, jadi ini akan menjadi masalah besar kalau kita bergerak dari bahasa yang berlainan. Arab je contohnya. Arab, Parsi, Urdu, Melayu, Cina, Jepun, Greek, Latin, Jerman, Perancis, Inggeris. Jadi itulah menjadi masalah di Eropah itu. Perkara yang pertama mereka lakukan bila mereka berbincang tentang falsafah adalah mendapatkan maksud yang sangat hampir dalam bahasa masing-masing dengan apa yang sebenarnya disampaikan dalam bahasa Greek. Sebab mereka mahu tahu ketika Aristotle atau Plato membahas tentang ethos, sebenarnya Kant perlu membahas atau menggunakan istilah apa dalam Jerman supaya makna dia sampai. Tapi ada banyak masalah lah. Contohnya akan hilangkah maksud Jerman? Bagaimana dengan orang Perancis yang bersebelahan dengan Jerman, atau orang Inggeris, atau orang Spanyol, Portugis, Sweden? Apakah maksud bahasa mereka? Apakah perkataan mereka untuk represent baik? Ini belum campur agama, dan kemudian ada agama Kristian, Yahudi yang lain yang membawa maksud yang berkemungkinan berlainan daripada apa yang difahami dari perspektif bahasa asal itu. Jadi ini menjadi satu perdebatan besar lah. Jadi dalam Jerman, kalau tradisi Jerman, kita akan dapati bahawa mendapatkan istilah yang paling hampir dengan Greek itu adalah satu kerja yang sangat besar lah. Okey. Jadi
tak boleh dilakukan sekali lagi eksperimen. Contohnya yang tadi itulah, katakan kita nampak kemiskinan kan. Kita tak boleh buat satu eksperimen untuk miskinkan orang dan kemudian kita akan mendapat kefahaman yang lebih baik miskin di dalam makmal, katakan. Tak boleh begitu. Kemiskinan itu adalah satu fenomena yang berlaku di depan mata kita dan apa yang kita boleh lakukan adalah observe. Observe dan terus fahami dengan perbahasan yang detail kenapa dia berlaku, apa dia berlaku, kalau kita tak suka macam mana kita nak atasi dia. Kita tak boleh buat uji kaji. Uji kaji kita adalah pure thought saja, macam mathematics. Okey. Jadi ini masalah yang bukan melanda lah, masalah yang memang melekat kepada social science lah. Okey. Tak boleh nak kata apa. Dan apabila Kant mengkritik Adam Smith dan Hume dan juga Locke mungkin, atau Francis Bacon atau Newton, adalah bersebabkan mereka ini yang dari aliran Inggeris ni, yang aliran England ini atau Inggeris, Scotland dan lain-lain itu di Wales, mereka cuba untuk mendapatkan maksud saintifik kepada hal-hal sains sosial. Okey. Contohnya mereka reduce ekonomi kepada produk. Ekonomi kepada produk. Okey. Atau mereka reduce kebahagiaan kepada kepuasan dalam utility theory. Okey, yang di mana kepuasan ini kita boleh kira matematik dia. Kepuasan maksudnya adalah kita merasa senang apabila kita mendapat kebaikan, tetapi kita elakkan bila sesuatu itu sengsara. Itu maksud kepuasan. Itulah dia utility. Utilitarian itu adalah itu. Ini dipegang oleh hampir keseluruhan ekonomis di England lah. Dan bila bawa benda ni ke pemikiran sains sosial, dia akan menjadi suatu perkara yang janggal lah. Janggal. Dia menjadikan sains sosial itu materialistik. Okey. Ini yang sebenarnya yang ingin dielakkan lah oleh continental thinkers seperti Kant, Hegel, tapi Marx terlalu materialis lah. Jadi Marx memang merupakan orang yang akan berdepan dengan lebih banyak sanggahan lah. Atau Heidegger, Husserl, atau kalau di banyak lagi lah, Spengler dan lain-lain. Itu dua perkara. Yang ketiga adalah tentang satu lagi tradisi Kristian dan Yahudi yang memberi makna kepada etik ini. Yang memberi makna kepada etik. Dan dia ada dua, sekurang-kurangnya dia ada dua perkataan yang besar lah. Yang pertama, ethos, atau yang kemudian dia jadi etika, yang berdepan dengan apakah sebenarnya maksud kebaikan dalam Hebrew, dalam bahasa Hebrew, atau dalam bahasa Akkadian, iaitu bahasa asal New Testament lah, Injil. Okey. Perkataan yang kedua adalah moralis. Okay, moral ini dalam bahasa Latin artinya adat resam. Dia berbentuk institusi. Dia bukan berbentuk pribadi. Kalau etik tadi dia boleh berbentuk, tetapi moral dia tidak boleh berbentuk pribadi. Macam adat Minangkabau, dia tidak berbentuk pribadi, dia berbentuk institusi. Okey? Dan Latin, Rom sudah mengamalkan itu sebelum Kristian datang. Dan tiga istilah-istilah ini jabatan yang hangat semenjak daripada zaman Latin lah, zaman Rom. Apabila Kristian dijadikan sebagai agama rasmi kepada Rom, lebih kurang tahun 100 Masihi macam tu. Okey? Dan perdebatan itu sampai kepada pemikir moden lah, seperti Leibniz, Kant, Hegel,
Heidegger dan lain-lain, dan mereka masih berusaha mencari apakah sebenarnya yang lebih sesuai untuk sesuatu perkara. Dan apabila kita bincang pasal etika moden actually adalah etika moden ini sebenarnya subjek yang wajib dalam fakulti sains dan kejuruteraan, termasuk computer science dan perubatan, adalah peraturan-peraturan yang disyorkan dalam sesuatu bidang. Contohnya kalau kita menjadi seorang guru, etika kita sebagai seorang guru bagaimana? Kita mesti bersungguh-sungguh untuk mengajar anak murid kita. Kita tidak boleh abai. Kita mesti menyayangi anak murid kita seperti sebahagian daripada keluarga kita. Itu etika, tetapi tak mesti ikut. Kalau kita pukul anak murid kita dengan rotan, itu tak bermaksud kita tidak menyayangi dia. Kita mungkin menghukum dia. Tapi dia ada perbezaan dengan hukuman atau undang-undang. Jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan sebagai seorang guru, kita mungkin dibawa ke mahkamah. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan etika, kita tak patut dibawa ke mahkamah. Kita mungkin dicemuh dalam Facebook saja. Kan, tapi kita tidak akan macam cikgu-cikgu yang merakam TikTok masa mengajar itu kan, itu tak boleh bawa mahkamah itu hanyalah dia tidak beretika. Kalau bawa ke mahkamah, dia boleh debatlah bahawa itu sebenarnya dia bermaksud baik, kenapa pula ditafsirkan jahat gitu kan. Dan anak-anak murid dia suka, jadi kenapa nak ditafsirkan jahat? Orang lain melihat itu sebagai tak baik, tapi dia itu baik. Jadi ini masalah etika lah. Hukum lain, hukum dia dan kamu betul atau kamu salah. Kalau hukum, kalau kamu merupakan satu lagi tradisi yang menjadikan perbahasan yang sangat dinamik. Okey, dan kalau ini dari perspektif umum lah, dan idea-idea Kant tentang agama dan etika ini sebenarnya menjadi suatu pegangan kemudiannya di Eropah oleh penganut-penganut Kristian. Mereka merasakan bahawa idea Kant inilah yang lebih sesuai diambil oleh penganut Kristian berbanding dengan idea-idea Locke atau Hume atau Adam Smith yang terlalu materialistik. Okey, jadi ada beberapa bidang, ada banyak buku ditulis tentang implikasi pemikiran Kant kepada agama Kristian. Maksudnya Kristian kemudian mengambil idea-idea Kant dan memasukkan ke dalam ajaran mereka dan membuat satu seperti reform kepada agama Kristian moden lah. Okey, itu sebab sekarang kalau kita berdebat dengan orang Kristian, kadang-kadang mereka itu ahli matematik, kadang-kadang mereka itu ahli fizik, tapi mereka akan bercakap tentang doktrin Kristian yang sama seperti bidang fizik matematik. Dalam matematik ada prinsip dia sebenarnya adalah prinsip yang ada disebut banyak dalam semua kitab agama. Contohnya kita tidak boleh mencapai kefahaman kita tentang Tuhan. Itu infinity. Sesuatu yang kita tidak boleh capai, itu infinity. Jadi konsep Tuhan itu adalah konsep infinity. Tapi dalam matematik, benda je simple. Infinity adalah repetition of numbers. Tapi dalam agama, dalam moral, etika,
prinsip infinity ni satu benda yang sangat konsep yang sangat penting lah. Okey, macam mana kita mesti menjadi seorang yang baik gitu kan. Itu tidak boleh dijawab oleh mana-mana ahli falsafah pun sampai sekarang. Apa maksud baik itu? Kan? Apa maksud katakan ikhlas? Ikhlas, apa maksud ikhlas? Apa maksud iman? Ini satu lagi benda yang penting lah. Apa maksud iman? Apa maksud kita beriman kepada sesuatu? Jadi apa maksud ilmu? Itu pun satu perbahasan yang falsafah yang tidak selesai lah. Jadi itu yang mungkin Dr. Amilah nak sambung dari perspektif tradisi Islam. Silakan. Okey, terima kasih. Minta maaf saya tak boleh buka kamera sebab tadi macam habis kerja lambat je tak ni. Okey, jadi saya terima kasih Dr. Alino dan Dr. Nafizah, terutama kepada Dr. Mahfuzah. Saya rasa pembentangan yang menarik lah. Sekurang-kurangnya Dr. Mahfuzah cuba cari contoh-contoh yang boleh menyebabkan kita faham kan. Jadi mungkin betul lah kata Dr. Alino, saya mungkin menyambung dari segi tradisi Islam sebab saya tahu para pensyarah yang bersama kita pada malam ini dan juga mungkin yang mendengar selepas ini memang datang daripada background agama, dan saya merasakan mesti ada satu persoalan kenapa kita perlu belajar benda-benda falsafah macam ni. Bagi saya terutama dalam falsafah etika, saya sangat-sangat berminat untuk mendalami dan saya sebenarnya sama-sama belajar. Bukannya dah pakar sana, dah pakar sini, tidak. Saya sendiri mungkin ni first time saya betul-betul khatam buku Kant ni. Sebab kita pun tahu terlalu banyak figure, tokoh-tokoh tentang yang falsafah yang sebenarnya boleh dikaitkan dengan falsafah etika. Disebabkan etika sebenarnya mempunyai ruang lingkup yang sangat besar. Tetapi inilah yang saya nampak kelemahan dalam tradisi keilmuan Islam. Tapi saya bukanlah kita mengkritik, tetapi satu ruang yang masih banyak untuk kita boleh terokai. Kalaulah kita sebutkan daripada sini kita boleh faham macam mana akhlak ni, seperti mana yang Dr. Alino sebut tadi kan, antaranya tentang ethos. Ethos ni dan kemudian dinamakan etika. Sekalipun dalam itu perkataan itu sahaja, kalau kita tengok dalam pemahaman orang Melayu kita, orang Islam kita, kita hanya mengatakan bahawa etika ini merupakan satu perbuatan yang luaran sahaja, perbuatan yang sangat bersifat sempit, macam bukan sempit, maksud saya terhad kepada perbuatan-perbuatan adab luaran, bukan adab dalam bahasa Arab tu, adab yang kita orang Melayu kita ni, macam budaya jadi kebudayaan. Jadi itu yang sebenarnya banyak sangat istilah-istilah dalam ethics ini yang saya sebenarnya belajar apabila kita explore pendapat-pendapat ini. Dan kalau kita lihat kan yang telah dibentangkan oleh Dr. Mahfuzah tadi, maknanya etika ini, moral ini bukan hanya terus pergi kepada baik dan buruk, tetapi dia mencari di mana sumbernya. Dan kalau kita lihat nanti kan sebenarnya memberikan sumbangan yang sangat besar. Seperti mana yang Dr. Alino cakap tadilah, sebab dia melawan aliran utility ni yang seolah-olahnya meletakkan perbuatan hanya kepada akibat, hanya kepada pengalaman itu sahaja yang menentukan baik atau buruk. Sebab itulah peranan agama sebenarnya. Jadi itulah antaranya. Kalau kita tengok kan dari segi ilmu akhlak ni, selain daripada yang ada beberapa tokoh Islam lah yang memang saya rasa boleh membuka lah kita punya pemahaman, yang memang saya biasanya Dr. Muhammad Abdullah Diras, Taha Abdul Rahman, yang saya nampak memang membuka sedikit lah minda kita tentang akhlak ni kan. Jadi kalau kita lihat, dia sebenarnya kembali, kalau kita tengok fiqh, dia ada usul fiqh, betul tak? Bagaimana usul fiqh ni sangat penting untuk kita menangani fatwa-fatwa semasa dengan mengikut keadaan. Dan fiqh ni merupakan satu disiplin yang sudah sangat established di dalam tradisi Islam. Sebab tu kita sampai ada 4 mazhab. Kita tahu sebelum ni memang banyak mazhab, beratus mazhab. Tetapi yang paling jelas dia punya metodologi adalah mazhab yang 4 ni lah, Syafi'i, Maliki, Hanafi dengan Hanbali kan. Dan ada lagi datang pemikiran Ibn Taymiyah, tapi dia sudah dianggap matang.
Tapi bayangkan dalam ilmu akhlak, kita tidak ada satu kerangka lagi dalam Islam. Sedangkan apabila kita meneroka pendapat-pendapat barat ini, bagi saya sendiri adalah untuk menunjukkan bahawa sebenarnya akhlak Islam tu dia dah ada semua. Dia adalah satu kerangka akhlak yang seimbang, yang komprehensif, yang syumul dan sebagainya. Tetapi kalau kita tak faham hujah-hujah daripada barat, dan sebabnya mereka tak main-main. Ahli falsafah ni mereka memang memerhatikan kedudukan, mereka memang mencari jawapan. Jadi daripada perbincangan-perbincangan mereka dan teori-teori mereka, sebenarnya dia membuka pandangan kita untuk memahami sebenarnya sistem perbuatan manusia ni satu benda yang sangat-sangat sukar. Tetapi orang Islam hanya memahami practical aspect of Islam itu dalam bentuk fiqh. Okey, tadi Dr. Alino ada sebutkan kan macam mana biasanya kita ingat apabila datang praktikal je tentang hukum je. Jadi kita tak nampak nilai dinamiknya di situ. Sedangkan apabila kalau saya perhatikan dalam Islam ni, dia ada of course sumber dia adalah nanti kita akan bincangkanlah ketika saya membentangkan dalam 2 minggu akan datang. Dan pada masa yang sama Islam tidak menolak keadaan manusia itu sendiri. Sebab tu kalau saya suka Muhammad Abdullah punya diras punya approach, kerana dia menyerlahkan bagaimana akhlak Al-Quran ini sangat saintifik dan sangat dinamik. Dia adalah satu keseimbangan, kesatuan dalam kepelbagaian, idealism dengan realism. Kerana benda ni tidak dapat dicapai oleh mana-mana man-made teori yang dihasilkan oleh akal manusia, sebab akal manusia sangat terhad kepada ni. Jadi niat kita untuk belajar di sini, walaupun kita belajar baca susah kan, insya-Allah kita dapat pahala sikit sebanyak, nanti kita faham kan apa yang cuba dibawakan oleh setiap tokoh-tokoh ni, dan kita akan melihat kepelbagaian mereka dan macam mana kita boleh, apabila kita faham macam Al-Ghazali sendiri kan, dia memang mempelajari falsafah dulu, memahami apa yang berlaku sebelum dia ribat balik. Jadi rebuttal tu pun ramai orang tak faham, seolah-olahnya menolak falsafah secara keseluruhan. Bukan juga begitu. Dia menekankan titik kelemahan di mana falsafah itu, tetapi falsafah tidak boleh lari sebab masa tu adalah merupakan senjata pada masa tu. Jadi sekarang ni bukan hanya kita berhadapan dengan masalah akal, tetapi kita mesti faham bahawa kitalah sebenarnya pemegang amanah kan. Saya ini bercakap dengan pensyarah-pensyarah bagi agama kan, jadi saya bercakap ke sini sikitlah. Jadi kitalah sebagai pemegang amanah untuk menunjukkan kesinambungan ajaran Islam ni. Bukan bermakna ajaran Islam ini benda yang perlu berubah, tidak. Tetapi benda yang lama tapi belum diterokai dan belum dikupas. Kalau kita lihat kan manusia ni berubah mengikut pengalaman. Jadi bagaimana Al-Quran yang dianggap sebagai universal dan kekal itu mampu untuk menjawab segala apa yang dikehendaki oleh ahli-ahli falsafah ini. Jadi kat sini saya macam cuba juga bagi motivasi lah kepada para pensyarah semua kan. Jangan rasa takut, jangan rasa asing, mungkin benda ni baru untuk semua. Tetapi insya-Allah kalau kita faham kerangka itu nanti, maka kita akan merasakan inilah rasa beruntung lah kan. Macam tu. Jadi kita cubalah sedaya upaya untuk untuk inilah berbincang di dalam mungkin masa yang tidak panjang, tapi ialah sedikit sebanyak boleh membuka minda dan boleh diteruskan lagi dengan usaha-usaha yang lain. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Alino dan juga Dr. Amilah atas perkongsian tadi. Untuk saya mengulas dan menambah tu saya rasa saya tidak layak lagi lah sampai ke tahap itu. Cuma ada sahabat-sahabat bersama, kalau ada sebarang soalan daripada Ustazah Nurul Atika ataupun Dr. Syaimah, silakan. Jika tak ada, kalau ada apa-apa tambahan lagi daripada Dr. Mahfuzah ataupun untuk rumuskan dan sebagainya, silakan. Saya tak ada apa nak rumuskan lah. Saya nak menyahut lah kan seruan Dr. Alino dan juga Dr. Amilah tadi. Maksudnya untuk kita walaupun macam bidang ni agak macam secara personalnya saya rasa memang menarik bidang falsafah ni, tapi nak baca tu Masya Allah susah nak faham macam tu lah kan. Jadi memang
memerlukan kelompok-kelompok telaah yang macam ni, dan juga walaupun macam tak ramai tak apalah, maksudnya sedikit demi sedikit tu mudah-mudahan daripada perbincangan kita tu kefahaman tu boleh dibina lapis demi lapis. Cumanya kan bila dalam pembentangan ataupun perkongsian Dr. Alino tadi tu, maksudnya bila kita mempelajari pemikiran ahli-ahli falsafah ni, kat mana ke boleh gunaannya itu? Maksudnya setelah kita tahu kerangka pemikiran Kant macam ni, kerangka pemikiran Hume macam ni. Okey, bila dah tahu kerangka-kerangka tu, jadi kadang-kadang saya terfikir tau, maksudnya okey, bila dah tahu kerangka-kerangka ni, maksudnya macam mana kita nak menghubungkan kerangka-kerangka pemikiran ni dengan persoalan moden sekarang ni. Maksudnya tentang kenapa orang macam maksudnya kenapa ada dictatorship contohnya, kenapa kita nak kata macam tadi Doktor cakap kan tentang isu kemiskinan. Maksudnya macam mana kita nak menghubungkan idea-idea ni, nak menggarap kebaikan daripada semua idea-idea ni, nak Islamizekan dia dengan konsep Islam ke untuk kita boleh manfaatkan dalam masalah hari ni. Yang macam tu lah, tak tahulah saya, tapi itulah persoalannya Doktor. Boleh saya jawab? Boleh tak nak mencelah Dr. Alino sekadar sebenarnya nak tahu betul ke salah faham ke kan? Adakah bila Dr. Fuzah sebut tadi tu apa manfaatnya kerangka-kerangka ni, tapi sebagai saya adalah pernahlah secara ringkas dahulu berada dalam bidang akhlak dan menyentuh jugalah tentang Kant dan sebagainya, saya cedok-cedok. Jadi tidak mengenali, tetapi bila disentuh daripada malam ini dan dibincangkan, maka apabila kita mengenali dan semakin mengenali pelbagai tokoh itu, maka kita ketahui bahawasanya keterhubungan itu berbalik semula kepada keagamaan dan yang paling penting menampakkan bahawasanya Islam itu yang terindah. Adakah betul begitu ataupun sebenarnya lari daripada konsep? Saya itu sebab saya mencelah tadi tu. Ya, itu perumusan yang jauh lah. Dia isu dia simple saja. Ilmu ini sebenarnya sekurang-kurangnya dia ada dua aspek. Ilmu, apa ilmu pun dia ada dua aspek, iaitu landasan dia dan yang kedua ilmu dia, body of knowledge. Okey, contohnya matematik, landasan dia satu daripada landasan dia logik. Matematik dia semua matematik lah. Dua benda ni. Jadi apa gunanya landasan? Seperti falsafah, logik, etik, ini adalah landasan. Apa sebenarnya guna landasan ini? Landasan ini gunanya adalah untuk memegang kerangka. Okay? Jadi apa yang Kant lakukan adalah sedang membina landasan yang akan memegang kerangka pada masa akan datang. Dia mungkin tidak berjaya, tapi telah ditunjukkan dalam sejarah bahawa dia berjaya. Of course pada zaman dia, takkan dia kata, saya sedang membina kerangka, maka akan berjaya. Tak. Yang berjaya itu adalah pengamalan daripada apa yang dia bincangkan itu kemudian. Itu isu lain. Okay? Tapi apa yang dilakukan oleh Kant atau banyak pemikir-pemikir falsafah lain adalah membina kerangka. Kenapa mereka membina kerangka? Sebab pada masa itu mereka memerhatikan ada banyak ilmu yang tidak ada kerangka, yang tidak ada landasan. Okay? Contohnya, apakah landasan kepada matematik? Pada zaman Kant tidak dibina lagi. 100 tahun akan selepas Kant baru orang bincang apakah landasan kepada ilmu matematik. Sebab tanpa landasan kepada satu-satu ilmu itu akan runtuh. Atau kita tak tahu nak letak kat mana. Okay? Macam sekarang matematik memang tidak ada landasan, tapi dia nampak berbalik-balik. Sudah orang sana cakap sini, orang sini cakap sana, orang sana cakap sini sana, jadi macam tu. Sebab dia tidak ada landasan, tidak ada suatu peraturan yang mengatakan kalau kamu buat tentang perkara ini dia. Kalau kamu buat perkara ini dia. Jadi landasan itu sebenarnya adalah satu daripada perkara yang diusahakan dalam bidang falsafah. Untuk apa? Untuk kita belajar bahawa kita juga memerlukan landasan. Kan? Contoh, ambil sajalah contoh ekonomi orang Melayu. Apa landasan dia? Penubuhan JLC, bankrupt semua. Sebab apa? Landasan itu tidak ada.
Apa landasan bahasa Melayu yang sekarang bahasa Melayu ni dicemooh oleh orang, tidak dikatakan sebagai bahasa yang boleh menyampaikan ilmu. Sebab apa? Sebab tidak dibina landasan dia. Apa dia landasan dia? Falsafah bahasa Melayu. Apa dia sebenarnya pemikiran bahasa Melayu? Tak ada. Yang kita nampak adalah Zakbar cakap pasal bahasa Melayu, DBP cakap pasal bahasa Melayu, Dewan Bahasa Indonesia cakap, Brunei cakap, tapi sebenarnya apa dia landasan bahasa Melayu? Tak ada. Bila tidak ada landasan, dia tidak akan memegang dia punya kerangka itu. Jadi bila tidak ada pegang kerangka, sekali ditiup oleh angin, dia akan rebah. Dia tidak berlaku kepada bahasa Inggeris, dia tidak berlaku kepada bahasa Jerman yang mereka memiliki kerangka dia. Jadi falsafah sebenarnya adalah ilmu yang kalau tanya pada saya lah, falsafah ini, kalau saya akan jawab dengan simple lah. Membina ilmu atau memusnahkan ilmu. Dua saja peranan falsafah. Okey, kalau dia tidak suka kepada ilmu tersebut, dia akan gunakan falsafah untuk musnahkan. Okey? Macam pasca moden sedang berusaha untuk memusnahkan moden. Dia akan gunakan falsafah untuk musnahkan modernisme. Okey? Dia kata pembinaan modernisme semenjak daripada Francis Bacon itu sesuatu kesilapan kepada tradisi Eropah. Sekarang kita akan attack menggunakan kaedah pasca moden yang dikembangkan oleh Nietzsche katakan, dan kemudian akan memusnahkan ilmu moden tersebut. Ilmu moden ini adalah ilmu sains. Tapi mereka menggunakan sains untuk hidup dalam, jadi ada konflik lah. Itu isu lain lah, tapi isu dia adalah dia menggunakan falsafah untuk memusnahkan sesuatu kerangka ilmu. Atau ada orang yang akan membina semula katakan mazhab Marxism bersebabkan komunis sudah musnah. Okey? Dalam PPFPM kita telaah lah orang-orang ini. Contohnya kita telaah Foucault. Ini pro-Marxis. Okey, kita telaah Luhmann baru ni, minggu lepas kita telaah Luhmann, minggu ni Luhmann adalah pro-Marxis, orang yang membina kembali kerangka kepada sesuatu yang telah musnah di zaman Soviet itu. Jadi falsafah ini dia dua tu je lah. Pada saya lah, saya melihatnya sama ada dia membina atau dia memusnahkan. Jadi kalau kita reduce kembali kepada keadaan kita di Nusantara ini, ada banyak benda yang tidak dibina. Jadi kita perlu menggunakan, tak adalah menggunakan Kant, tapi menggunakan semangat dia. Sebab Kant itu dia bercakap dalam bahasa Jerman, kita tak bawa itu dalam bahasa Melayu. Boleh tak kita contohnya membangunkan satu bentuk ekonomi yang boleh merangkumi kepelbagaian rumpun Melayu yang besar ini? Apa dia sebenarnya? Itu isu falsafah. Itu isu falsafah. Apakah sebenarnya yang orang Melayu cari dalam berekonomi? Itu isu falsafah. Yang tadi Barat dia kata mereka mencari utility sebab mereka gagal untuk merumuskan saadah, kebahagiaan. Saadah ini sebenarnya diteorikan oleh Al-Farabi. Tapi tidak dalam ekonomi Islam pada zaman moden. Saadah ini tidak ada dibincangkan langsung. Dia cuma disebut konsep yang umum. Dia tidak dibina. Tidak ada pembinaan konsep daripada saadah itu. Yang ada adalah cakap-cakap umumlah, masyarakat yang bahagia atau sistem yang baik dan lain-lain. Tapi perlukah dia dibina secara saintifik? Itu yang menjadi satu isu yang besar dalam pemikiran Islam lah. Yang saya baca buku-buku ekonomi Islam tak bincang pun. Mereka bincang banyak berkenaan pemilikan harta, zakat, kewangan. Tapi dalam maqasid syariah sekarang mereka bincang. Tapi itu terlalu structured. Dia sebab kepada syariah kan. Apakah alasan syariah dilaksanakan? Untuk memelihara nyawa, harta, keturunan itu kan. Tapi kebahagiaan jauh lebih umum daripada itu. Apakah yang dimaksudkan seorang manusia itu bahagia?
apakah yang dimaksudkan satu institusi itu bahagia? Itu lain persoalan dia. Jadi benda-benda yang macam ni boleh penetrate dengan falsafah. Kalau kita masuk dalam bidang ilmu itu, UIA, Dr. Amilah UIA pun dah lama dah ada fakulti kewangan Islam kan. Teori kewangan Islam tu tak keluar lagi pun. Teori kewangan Islam yang mengelak daripada riba dan menghalalkan jual beli itu adalah mereka cuba manipulasi riba tersebut agar lebih Islamik. Ini satu perkara yang tak betul lah sebenarnya. Tapi debate ni sebenarnya pada tahun 80-an lagi sebenarnya. Usaha untuk memanipulasi riba supaya dia lebih Islamik ini tak sepatutnya berlaku lah. Dia sepatutnya membina konsep yang berteraskan kepada mengelak daripada riba dan menghalalkan jual beli. Itu sebenarnya konsep dia. Kena bina teori matematik daripada itu, baru fungsi ekonomi Islam ini boleh bergerak. Dan tidak dibina sampai sekarang pun. Adalah, tapi itu cerita lanjut lah. Contohnya saya nak beritahu, contohnya orang yang cuba membina adalah Prof Syarif di Malaysia ini. Okay. Kalau di Amerika itu bank la riba itu adalah amalinya, tapi teorinya tak ada. Mereka gunakan saja amali itu tapi tidak ada teori. Teori dibina oleh Prof Syarif di sini di UKM ini. Tapi tidak dikembangkan, tidak dibaca oleh ahli-ahli ekonomi dan lain-lain. Itu maksud falsafah lah. Tapi kalau kita belajar ilmu dia lain. Kalau kita belajar fizik kita terpaksa masuk makmal, kita kena belajar teori. Tapi kalau kita belajar falsafah fizik dia lain. Dia adalah landasan kepada falsafah, landasan kepada ilmu tersebut. Seperti yang saya kata tadi lah. Ilmu ini tertakluk kepada dua, iaitu landasannya dan kerangkanya. Kerangka itu adalah yang kita institusikan sekarang ini. Matematik, fizik, pengajaran Islam, ekonomi, sosiologi, psikologi dan lain-lain. Tapi kerangka dia tidak ada di universiti. Tidak ada kerangka dia. Jadi kerangka ini sebenarnya yang perlu kita pelajari lah. Tak semua orang perlu pelajari lah. Mungkin ada 3-4 orang dalam satu fakulti itu belajar tentang kerangka ini. Baru saja segala perbincangan itu akan nampak grounded. Tajuk buku ni pun grounding kan. Nampak dia grounded. Dia mesti ground. Bila ada ground tu baru ada pokok atas dia. Kalau tak ada ground tu, pokok tu tak ada apa ni, menanam atas, buat rumah atas air ya. Buat rumah atas air atau buat rumah atas becak itu kan. Sekejap air lebih, jalanlah rumah tu. Jadi macam itulah perumpamaan dia, tapi taklah semudah itu nak dicakapkan kan. Sebenarnya dia jauh lebih fundamental lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh saya tambah sikit lagi daripada apa yang kita tahu tadi kan, macam betul lah Dr. Alino ada menyebut tentang keadaan landasan, kerangka, dan kalau kita lihat dari segi etika ni sebenarnya akhlak ni, moral ataupun akhlak ini dia sebenarnya merangkumi, sebab saya cuba menjawablah apa yang Dr. Mahfuzah cuba sebutkan tadi. Dahlah kita ni macam simplistik kan, macam saya sebutkan tadi, yang establish sekarang hanyalah kaedah usul fiqh. Kaedah macam akhlak tu kita tak ada kerangka. Itu yang katanya belum lagi diteroka. Yelah, mungkin keperluan sekarang memang sudah begitu mendesak lah untuk mengeluarkan apa itu kerangka baik dan buruk dengan lebihan dinamik. Okey, jadi kat sini dah ada satu teori, landasan konsep ni dari segi teori. Teori ni benda atas kertas lah, benda yang sebagai landasan, dan satu lagi amalan. Jadi sebenarnya falsafah akhlak ni dia masuk dua-dua. Itu yang menjadikan satu falsafah yang sangat luas. Dan kalau kita faham, bila kita baca tentang teori-teori yang dibincangkan dan dipelopori oleh tokoh-tokoh ni, kita boleh letak dia atas landscape tu, atas kertas ni. Ini melibatkan teori yang atas, ini melibatkan utility, ini melibatkan ni. Dan ada yang melibatkan dalam amalan. Dan saya melihat macam pasca moden dan tokoh seperti Hannah Arendt, John Dewey dalam education, dia cuba menekankan action tu. Jadi daripada mengetahui baik dan buruk kepada melahirkan perbuatan yang baik dan terbaik itu merupakan satu lagi ruang lingkup yang sangat besar. Dan kalau kita lihat di sinilah sebenarnya
kedudukan itulah spirituality dan sebagainya. Kalau dalam Islam maknanya kita menuju ke akhirat dan kita menuju Allah, itu merupakan motivasi untuk kita cuba melakukan. Jadi yang saya cuba nak kupas adalah bagaimana pemahaman di kalangan orang Islam pun diingatkan baik itu halal cukup, setakat tak buat haram cukup. Jadi itu tidak cukup untuk membentuk satu peradaban. Dan untuk kita melahirkan seorang pemimpin yang baik, seorang pekerja yang baik, dia bukannya hanya mengikut peraturan. Dia mesti ada, sebab tu kalau di sisi Muhammad Abdullah Diras, dia mengatakan usaha ni dia ada usaha kreatif dan itu sebenarnya yang banyak berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya dalam kelas, saya selalu cakap akhlak ni merupakan, kalau dalam fiqh biasanya kita sebut ijtihad fiqh. Tapi sebenarnya dalam kehidupan seharian kita melakukan ijtihad. Menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang pekerja yang baik. Dia bukannya baik borderline 50%, tak. Sebab kita nak jadi ibu yang melahirkan anak-anak yang cemerlang dan keluarga macam ni macam tu. Itu memerlukan satu usaha yang sangat ideal. Inilah sebenarnya salah satu lagi, kalau kita tengok nanti dalam Kan pun sedikit menyentuh bagaimana dia expect manusia ini melakukan perbuatan yang tinggi nilainya. Bukan hanya buat baik buruk tak mencuri itu saja. Jadi itulah juga satu aspek yang sangat penting untuk kita ni kan, dan sepatutnya akhlak ni merupakan sebab tu dia fardu ain, tapi fardu ain yang sepatutnya kita boleh menerapkan satu daya pemikiran yang tinggi, tahap yang tinggi dan juga tahap amalan yang tinggi, barulah kehidupan kita akan sejahtera. Tak kiralah kita sebagai seorang rakyat, kita sebagai pemimpin dan sebagainya, tapi nak menimbulkan ini, nak menimbulkan rasa, sebab itulah takwa tu sangat penting kerana dia melonjakkan. Akidah tu sangat penting. Jadi dalam Islam, worldview kita adalah sangat bersifat aktif. Jadi di sinilah juga sepatutnya melonjakkan perbuatan yang baik, tapi ialah malangnya itu tidak berlaku. Yang itulah tugas kita semula untuk menyedarkan masyarakat. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Alino dan juga Dr. Amilah atas kupasan dan penambahan daripada persoalan yang disuarakan oleh Dr. Mahfuzah tadi. Jadi saya kira saya tak pasti sampai jam berapa ya Dr. Fuzah? Dah 9:30 ni dah. Bolehlah Kak kalau nak tutup. So rasanya kalau tak ada apa-apa, saya tak mengulas lah kan. Saya kira kita tutup perbincangan kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Alino, Dr. Amilah dan semua. Terima kasih.